banyak kesedaran pada orang ramai untuk buat self test kit sebelum dia pergi kerja, pergi jumpa orang apa semua kan. Tapi ada juga kes yang kita dengar kadang-kadang dia gunakan self test kit bila dekat rumah dia bacaan tu tak tepat. Kadang-kadang positif, lepas tu nanti bila buat dekat PCR negatif. Jadi macam mana boleh berlaku macam tu doktor? Apa cara yang betul sebenarnya ni? Saya sarankan supaya semua pengguna baca betul-betul arahan dikit, faham betul-betul dan lakukan betul-betul ikut prosedur dia untuk mengelakkan keputusan yang tidak tepat. Okey. Salah satu faktor lain lah yang menyebabkan mungkin dengan rapid kit ni, sebab rapid kit ni atau kit ujian pantas ni kit yang mudah didapati dan menggunakan sampel yang ILIO dan tekak yang senang diambil oleh para pengguna, dia kurang sensitif dan spesifik sikit kalau berbanding yang kita buat dekat lab tu. Yang kita pergi ke lab, dia jolok sampai dalam kan. Yang kita panggil PCR atau molecular test, yang tu lebih spesifik dan sensitif. Of course lah, dia boleh detect, kalau PCR dia boleh detect awal lagi dan lebih lama lah tempoh masa virus tu kita boleh detect. Berbanding dengan antigen, dalam hari ketiga hingga hari ketujuh lepas dapat jangkitan, baru kita boleh detect dengan kit antigen lah. Itu dia berbeza kat situ. Sebab tu kalau orang ni mungkin dijangkiti tapi bila test dengan antigen negatif, lepas tu dia pergi ke lab untuk buat PCR positif. Dia sebab ada perbezaan kat situ untuk kit antigen dan juga ujian PCR lah. Tapi kalau bacaan tu tidak tally, tidak sama macam PCR, apa maksudnya keberkesanan self test kit tu Sebab tu kita bukan nak kata compromise, sebab kita macam self test tu mudah didapati. Bila mudah didapati, mudah dibuat, kita boleh buat sendiri. Kita kena, orang kata apa ambil itu sebagai tindakan kawalan yang cepat lah, yang mudah berbanding dengan kita kena pergi lab. Masa yang PCR pun ambil kadang-kadang sampai 2 hari lah paling. Ada 3 hari pun ada kalau backlog dekat lab tu banyak sangat. So benda-benda tu kita kena, orang kata, ambil kira lah sebab kita nak cepat. Langkah awal Langkah awal, betul. Kalau rasa tak macam masih bergejala, kita boleh repeat test dengan RT-PCR sebab yang saya cakap tadi mungkin tak dapat cache awal kan berbanding dengan PCR. Kita boleh repeat test, especially kalau kita bergejala dan close contact lah. Nak tanya dengan doktor lah doktor, kadang saya beli yang untuk self test kit ni, kadang dia ada yang dia punya batang untuk jolok hidung tu, kadang dia tak ada. Jadi kenapa doktor dan mana yang lebih baik sebenarnya? Okey, semua kit-kit ni kan tadi saya cakap kit ada yang menggunakan sampel saliva, ada yang menggunakan sampel hidung, sampel swab. So kalau yang sampel hidung tu biasanya dia datang dengan stick lah, stick swab stick. Mana contoh ni? Contohnya macam ni. Ni swab stick. So biasanya dia bila kita swab hidung, biasanya paras ni saja, paras pangkal hidung ni kena masukkan dalam buffer dia lah. Okey, kalau macam yang saliva pula dia ada corong macam ni. Ada certain ada corong, ada yang murah sikit dia guna kertas. Sebab tu harga pun berbeza lah antara semua kit ni. Ada juga yang macam ni, orang panggil macam lollipop untuk budak-budak, dia kemam je macam ni. Untuk saliva jugalah kemam je. Okey. Sebab tu lain kit, lain dia punya cara dia dan penting untuk para pengguna baca betul-betul arahan di kit tu. Okey, yang saya nak tekankan, takut dia tak baca kan, dia kemam pula. Dia ingat dia buat kit macam yang 2 hari lepas sama dengan kit yang dia beli lain. Yang penting sekali kan ada 2 line kat, nampak ke? Biasanya ada 2 line lah kan? Betul. Line C dengan line T. C tu control. Control tu kena naik, kena muncul warna di control tu untuk mengesahkan yang kit tu valid ataupun kit tu sah lah. Kalau tak ada kontrol tu maksudnya kit tu tidak sah dan ujian perlu diulang semula. Okey, kalau kata beli kit yang sama, lot number yang sama tapi tak muncul-muncul juga garis T tu, maksudnya something wrong dengan produk tu, kena laporkan ke pihak penjual di farmasi kedai ataupun terus ke pihak MDA lah yang meluluskan penggunaan kit ni. Kalau doktor, kalau nak tanya pasal harga doktor, adakah kalau dia lagi mahal self test kit ni dia lagi bagus dia punya keberkesanan dia tu?
sebab kit-kit ni semua walaupun dia kan datang pengilang ni lain-lain, ada yang China, ada yang Jerman, mungkin yang dibuat di Jerman tu mahal lah sikit barang-barang yang digunakan, lepas tu ada yang corong kertas, ada yang corong plastik kan. Lain barang lain harga, tapi semua yang kit yang dijual tu yang melalui MDA dan diluluskan, memang keberkesanan dia telah ditetapkan lah. Maksudnya tak kira lah dia mahal ke dia murah ke, kalau dia lulus MDA dan dijual di pasaran tu, dia mempunyai keberkesanan yang sama lah. Mungkin berbeza 2-3% sahaja. Waktu yang paling sesuai untuk kita buat self test kit ni, pagi ke malam ke? Cuba tanya doktor tu. Okey, kalau untuk saliva lah kan. Kalau untuk saliva sebolehnya buat pagi, tapi jangan makan dengan minum lah 20 hingga 30 minit sebelum tu. Jangan kumur dengan apa macam Listerine ke apa, jangan makan sipin ke apa sebab dia takut mengganggu ujian tu lah. Minum air dulu sebelum macam 20 minit sebelum tu minum air, tapi jangan dekat-dekat baru minum air, nanti dia jadi cair. Bila cair saliva tu tak cukup, isi padu sampel tu tak cukup, nanti benda tu boleh jadi false lah, boleh menyebabkan false negatif. Yang tu kita takut. Okey, kalau untuk hidung pula tak ada masalah lah buat waktu mana-mana, tapi pagilah yang sesuai. Sesuai pagi lah doktor Tapi kena tahulah masa yang tempoh dijangkiti untuk RTK tu, dia boleh detect yang saya cakap lebih kurang 3 hingga 7 hari. So kalau kita close contact dengan orang tu baru sehari, mungkin tak dapat cash masa tu, boleh repeat lagi 2 hari lah untuk kita check betul-betul, especially bila kita ada gejala. Tapi ada boleh berlaku kemungkinan tak test kit ni dia tunjukkan positif tapi sebenarnya kita negatif? Itu kita panggil false positif. Boleh berlaku terutamanya bila kita buat dekat persekitaran yang dah ada kuman kat environment tu. So dia boleh hinggap dekat situ dan menyebabkan keputusan false positif. Maksudnya kalau kita buat PCR dan kita tak ada gejala, kita negatif sebenarnya. Ada kemungkinan kita panggil kontaminasi silang lah. Sebab tu bila nak buat kat self test tu kena pastikan tempat tu bersih, persekitaran pengudaran yang baik, supaya kita takut dalam rumah tu dah ada orang yang positif, dia persekitaran dah ada virus, nanti dia boleh terkena lah termasuk ke macam mana dekat kita punya pengujian lah. Doktor boleh clearkan ke apa perbezaan saliva, RTK dan juga PCR? Okey. Saya macam bagi general statement sikit lah. Untuk ujian pengesanan COVID-19 ni ada 2 jenis. Okey, satu molekular ataupun PCR lah kita panggil. Yang tu pengujian yang kita buat di makmal, menggunakan alatan yang canggih, menggunakan kena ada tenaga kerja mahir lah, staff-staff yang terlatih semua, dan masa yang dia ambil pun lama lah, 6 hingga 24 jam sampai 48 jam lah kalau sampel banyak. So itu dibuat di makmal biasanya. So RTK tu nama pendek kepada rapid test kit ataupun kit ujian pantas antigen lah, yang macam saya tunjuk yang macam kit yang boleh didapati di pasaran tu kan. Cuma kit antigen ni dia detect antigen lapisan luar dekat virus tu. Kalau PCR dia detect barang genetik yang dalam virus tu. Sebab tu kalau orang tu dah lepas macam dah lepas 2 minggu pun boleh kadang-kadang positif dengan PCR sebab virus dah mati, tapi dia boleh detect genetik material yang hancur-hancur pun dia boleh detect genetik material virus tu. Dia tak berjangkit dah sebab tu PCR sangat sensitif. Sebab dia diuji di makmal, dia detect, dia kesan RNA virus tu. Berbanding dengan antigen, dia kena kit antigen, dia detect lapisan luar virus tu sendiri dan dia kurang sikit lah sensitif dan spesifik berbanding PCR. Dan dia ada 2 jenis antigen ni. Satu yang profesional yang dibuat di klinik lah. Yang doktor still biasanya sampel untuk profesional ni dijolok dalam sikit macam PCR juga, tapi dia buat kat situ juga. Yang kit kendiri ni yang boleh dapat di pasaran, dijolok kat luar-luar je, hidung kat luar, lepas tu ataupun sampel saliva atau ileo lah. Saliva tu ileo lah maksudnya. Kalau nasal tu hidung, swab hidung macam tu. Cuma untuk antigen kendiri, swab hidung dia luar-luar sikit. Kalau swab yang kita panggil nasopharyngeal swab atau NPS, untuk kit antigen profesional yang doktor buat, sama ada PCR ke, antigen profesional ke, tapi yang doktor buat kena jolok dalam lah. Biasanya sampel dia yang jolok dalam-dalam tu. Yang sampai nak dekat telinga yang kita segini. Itu swab
untuk NPS kita panggil nasofaring. Banyak platform mediknya, sorry. Tak apa. Yelah. Sebab kita dalam situasi ni, jadi kita kalau faham pun kita bagus kan. okey, alright. Ah.